اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka kitab Pati Paridah, muka surat 8 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mengetahui dalil wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang, iaitu tiap-tiap perkara yang akan datang. Yang pertama, dalil wajib bagi Allah dan Rasul. Yang kedua, dalil mustahil atas keduanya, atas Allah dan Rasul. Yang ketiga, dalil harus bagi keduanya, harus bagi Allah dan Rasul. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil ni. Illah dia, sebab dia supaya tu illah pada kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kenapakah wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil? Supaya tidak jadi orang muqallid. Siapa orang muqallid? Iaitu orang muqallid. Iaitu orang muqallid. Supaya tidak jadi orang muqallid. Iaitu tu orang muqallid tu. Bukan hak tidak jadi muqallid. Sekarang ni wajib berdalil. Kenapa? Supaya tidak jadi orang muqallid. Iaitu tu kembali pada orang muqallid. Bukan iaitu tu hak tidak jadi muqallid. Ni kena kembali tu, kena betul tu. Sebab sekarang ni kenapa wajib berdalil? Supaya tidak jadi orang muqallid. Iaitu tu kalau ikut sepatutnya macam mana hak tak jadi muqallid? Patutnya ni dak ni. Iaitu di sini orang muqallid tu balas mana? Dia cerita supaya tidak jadi orang muqallid, dengan bahawa dia berpegang serta berdalil. Iaitu tu biasanya kembali kepada tidak muqallid lah. Hak iaitu ni hak muqallidnya guna. Gitu. Iaitu orang muqallid ni orang kukuh i'tiqadnya, kejap i'tiqadnya, jazam i'tiqadnya dengan mengikut perkataan orang lain, padahal ia orang saat ini sendiri tidak mengetahui akan dalil i'tiqad itu. Ini orang muqallid. Kemudian apa hukum muqallid? Tajuk bawah tu pula, khilaf ulama pada muqallid. Orang muqallid ni ulama berkhilaf, ulama berbeza pandangan. Sama ada orang muqallid ni imam dia sah ataupun imam dia tidak sah. Kemudian imam dia sah pula berdosa ke tak berdosa. Ni panjang ni. Jadi khilaf ulama pada muqallid, berbeza pandangan ulama sama ada imam dia sah ataupun imam dia tidak sah. Hak imam sah pula tu berdosa ke tak berdosa dia. Sebab dia muqallid, dia berpegang kejap tapi tidak ada dalil sendiri. Jadi tajuk dia nya mengetahui dalil. Ini sambungan balik kepada hak muka surat 7. Muka surat 7 dahulu
hak baris atas sekali tu. Maksud dengan mengenal dan mengetahui. Mengenal Arab sebut makrifah. Mengetahui Arab sebut al-ilmu. Ini mengenal Arab sebut makrifah. Mengetahui bahasa Arab sebut al-ilmu. Yang mana makrifah dengan al-ilmu ni dalam bahasa Arab dipanggil lapah yang muradif. Lapah muradif ni lapah tu sebutan lain tapi makna dia sama. Lapah muradif. Melayu kita pun banyak lapah muradif ni. Buah kelapa dengan buahnya. Buah kelapa, buahnya. Sebutan lain. Kelapa sebutan lain, nyo sebutan lain. Tapi maknanya sama sahaja. Dia panggil lapah muradif. Macam kita bicara sifat kalam. Al-Quran dengan kalamullah dia panggil lapah muradif. Al-Quran dengan kalamullah dipanggil lapah yang muradif. Cuma biasanya Al-Quran dia tuju kepada hak ada depan kita ni, hak Al-Quran tu, hak berhuruf tu. Kalamullah biasanya diguna kepada sifat kalam yang qadim yang ada di zat Allah. Itu biasa. Tapi sifat kalam yang ada di zat Allah, nak panggil kalamullah pun boleh, nak panggil Quran pun boleh. Hak buku-buku Quran ni hak apa tu? Naskah Quran, naskah dah panggil dah. Naskah Quran ni panggil Quran pun boleh, panggil kalamullah pun boleh. Dia panggil apa tu? Lapah muradif dia panggil. Hak qadim di Tuhan, kalamullah pun ya, Quran pun ya. Hak depan kita naskah ni, nak panggil Quran pun ya, nak panggil kalamullah pun ya. Kan kita panggil kadang-kadang Quran, kadang-kadang kita panggil kalamullah. Makna apa ni? Quran dengan kalamullah ni lapah yang muradif. Cuma biasanya kalau hak qadim kalamullah. Kalau hak naskah depan kita ni kita panggil Quran. Tapi Quran dengan kalam lapah muradif. Dia panggil dua lafaz yang sebutannya asing-asing tapi sebutannya lain-lain tapi maknanya sama. Jadi hak qadim di Tuhan pun Quran kalamullah juga. Hak naskah depan kita ni, hak baharu ni Quran kalamullah juga. Kita sebut baharu hak naskah ni dalam majlis ilmu je ni, dalam majlis ilmu. Cakap keluar tak boleh. Kita kena cakap Quran hak depan kita ni qadim. Wajib kita kena kata qadim. Walaha hak qadim sebenar-benarnya hak kalamullah, hak Quran, hak azali tu. Hak ni hak qadim. Hak naskah depan kita ni baharu sebab dia ada huruf. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana hak qadim tu Quran juga. Hak baharu ni pun Quran juga. Hak qadim kalamullah juga dia panggil. Hak Quran hak depan kita naskah ni kalamullah juga. Jadi hak qadim dengan hak baru ni sama-sama sebut Quran dan kalamullah. Jadi takut semabur. Mula-mula boleh bagi hak qadim hak di Tuhan. Naskah depan kita ni hak baru ni. Tapi nama Quran. Hak qadim pun Quran, hak baru pun Quran. Hak qadim pun kalamullah, hak baru pun kalamullah. Mula-mula boleh bezakan, boleh asingkan. Lama-lama Quran baharu dinaik kepada hak di Tuhan. Baharu. Kapi Kalau hak di Tuhan qadim tu kata baharu. Maka ulama mengharamkan kita kata Quran naskah ni baharu, kena kata qadim juga. Walaupun sebenarnya baharu, tapi tak boleh kata baharu. Sebab hak baharu ni Quran, hak qadim pun Quran. Hak baharu ni kalamullah, hak qadim pun kalamullah. Quran dengan kalamullah lapah muradif. Lama-lama jadi keliru. Akhirnya bubuh kata qadim belaka. Walaupun hak depan kita hak berhuruf naskah ni makhluk Allah baharu sekalipun. Anda takut ditukar sebab benda. Tapi biasanya hak qadim sebut kalamullah. Hak naskah ni biasa sebut Quran. Tapi hak kalamullah ni Quran juga hak qadim.
Hak Quran naskah baru ni kita panggil kalamullah juga. Jadi ni, jadi tukar lagi kan. Ini panggil lafaz muradif. Dua lafaz yang berbeza sebutan tapi makna dia sama. Jadi makrifah bahasa Arab terjemah kita mengenal, mengetahui bahasa Arabnya al-ilmu dipanggil lafaz yang muradif. Sebab itulah terdahulu permulaan agama kita, permulaan yang wajib pada syariat atas tiap-tiap mukallaf ni adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Apa makna mengenal Allah, mengenal Rasul? Mengetahui. Dia mengenal, mengetahui sama je lah. Mengetahui akan segala hukum sifat Allah dan mengetahui akan segala hukum sifat Rasul. Itu makrifah. Maknanya mengetahui akan hukum sifat Allah dan hukum sifat Rasul. Kemudian makrifah dengan mengetahui ni satu makna. Apa takrifan makrifah dalam ilmu tauhid kita? Apa takrifan makrifah dalam ilmu tauhid kita? Mengenal Allah ni. Terdahulu surat 7-nya ialah i'tiqad yang kukuh yang mengenai akan yang sebenar. Mengenai ni mana kita kata kok kenalah kena. Menjawab tu kena ke tak? Tak kena. Betul-betul. Ada? Kena makna betul tak? Munduk cerita-cerita tu kena ke tak? Tak kena. Bukan kena tu macam kena tembok, kena pukul, bukan ni. Kita makna kena ni maknanya tepat-tepat. Tak? Makna tepat. Yelah kita duk cerita begitu, begini, begitu. Orang tanya kita, munduk cerita tu kena ke tak? Mana betul ke tak munduk cerita tu? Takut salah maklumat. Takut tak kena orang mu cerita tu. Kalau mu cerita tu tak kena tu jadi fitnah kat lagi tu. Misal. Kalau mu cerita tu tak kena, marah dia orang ni. Mana apa kena ke tak kena? Tepat tak kita panggil tak? Ni. Yang mengenai akan yang sebenar. Mengenai ni, kita bahasa Melayu kita mengenai lain tu tau. Mengenai tu lain. Perbicaraan kita sekarang adalah mengenai masalah begian. Tu. Kalau bahasa Melayu kita kan. Kita duk mesyuarat ni mengenai apa? Mengenai benda ni. Tu makna lain tu. Ni yang mengenai ni akan sebenar mengenai ni yang betul, yang tepat. Yang muwafaqah dipanggil. Yang selaras. Gitu mengenai ni. Dia bab bahasa kena ambil tahu juga. Kena ambil tahu. Sebab tak faham logat, tak faham bahasa, lagi takut lain nanti. Tak faham kalau tak faham. Ni, yang mengenai akan yang sebenar, yang mengenai ni yang muwafaqah. Yang bertepatan akan yang sebenar. Itu mengenal dan mengetahui. Yang dapat i'tiqad itu daripada dalil. Ni nak cerita dalil. Lepas tu tajuk kitanya mengetahui dalil. Ni hak nak kait dengan makrifah. Dia ambil situ tajuk kita tu. Kemudian tertekan dah terdahulunya apa maksud makrifah, mengenal. Apa maksud mengetahui al-ilmu? Ni maksud dia. I'tiqad yang kukuh yang mengenai akan yang sebenar tepat, yang dapat i'tiqad itu dah dalil. Tiga. I'tiqad yang kukuh, sebenar, berdalil. Ni hak makrifah kita. Cerita tekan dah terdahulunya. Hak makrifah dalam kitab haqiqah, makrifah dalam kitab hikam, makrifah dalam kitab ad-durrun nafi, itu bukan makrifah pegangan. Itu makrifah khasah, makrifah awliya. Dia mengenal Allah dengan syuhud, dengan zauq di basirah mereka. Tu tak ada cerita ni makrifah permulaan agama. Hak makrifah dalam kitab hikam, dalam kitab ad-durrun nafi, dalam kitab al-manhalus safi ke, dalam kitab tanwirul qulub ke, kasful asrar ke, makrifah tu makrifah kemuncak agama. Makrifah orang iman yang kamil.
Orang sempurna agama. Siapa orang-orang yang sampai maqam aulia? Ini makrifah permulaan agama. Ni permulaan agama. Nak isah iman, nak isah agama ni. Hak nu orang sempurna iman nu. Itu makrifah dalam kita hakikat. Faham tak ni? Beza dia ni. Kita duk cerita makrifah dan kitab tauhid ni makrifah permulaan agama. Dan kitab hikam sebut makrifah juga. Itu makrifah aulia. Itu makrifah para sahabat. Kita nak cerita makrifah untuk sah iman. Baru untuk sah iman. Lepas tu dengan amal ibadat Islam ihsannya, tu menyusulilah pulaknya. Hak makrifah dalam kitab hakikat itu makrifah aulia. Yang dia ambil makrifah permulaan agama dengan makrifah aulia, dirakung sekaligus. Saya kalau saya mengajar, saya tidak akan pisahkan antara makrifah permulaan agama dengan makrifah aulia. Itu bertiah jadiah. Tak mau pisahkan warna. Hak makrifah permulaan agama ni hak wajib atas kita. Ini usaha kita ni. Kita nak iktikad ke, dak iktikad ke, ini usaha kita ni, wajib atas kita. Hak makrifah aulia tu kurniaan daripada Allah tu. Hak tu Tuhan beri tu. Hak tu tak wajib kepada kita hak tu. Apa dia kata dia takkan pisahkan? Benda kena pisahkan. Tak pisahkan antara dua makrifah ni terkadang boleh bawa kepada rosak makrifah permulaan agama. Ni hak timbul-timbul sekarang ni. Ni di Terengganu kita ke, di negeri-negeri luar ke timbul. Di campur aduk. Tak nak beza langsung. Hak ni memang berat. Berat kot mana? Ilmu permulaan agama pun dia tak luluh. Ni makrifah ni apa makna? Situ pun tak luluh. Lepas tu nak cerita ilmu tauhid permulaan agama, nak cerita kita hakikat, memang tak boleh orang ni. Sebab apa? Syariat pun tak luluh. Syariat pun tak luluh. Makrifah permulaan agama pun tak tahu macam mana nak ngajar ilmu tauhid. Orang seumpama kalau ajar ilmu tauhid hukumnya haram dia mengajar, haram kita pergi belajar dengan dia. Sebab apa? Dalam kitab mana-mana kitab tauhid, biar tahu dulu makrifah makna apa, al-ilmu mana apa. Ni hak ni pun kalau tak lulu nak baca tauhid warna kat dalam banyak-banyak lagi tu. Lepas tu nak baca pula kitab hakikah. Nak baca kitab hakikah warna, hak kitab syariat pun tak lulu. Akhirnya dalam kitab hakikah, selagi merasai ada pilihan, selagi merasai ada perbuatan, selagi merasai ada tadbir, belum makrifatullah. Dia pun bubuh, belum makrifatullah ni tak sah sembahyang bang. Tak terima sembahyang bang, hak tak ada makrifah permulaan agama ni. Dia bubuh makrifah tu, dia bubuh makrifah ni. Walau tu belum lagi makrifatullah dengan makna kamu belum makrifah khasah, kamu belum naik makam al-kashfi, makam musyahadah, makam fana, makam aulia. Mu tak sampai lagi makam tu, apa masalahnya? Tapi dibubuh kepada makrifah permulaan agama. Selagi merasai ada pilihan, selagi merasai ada perbuatan, selagi merasai memiliki. Kita memiliki ini. Belum makrifatullah. Lepas tu nak buang. Aku tak ada pilihan, aku tak ada usaha, jabariyah lalu dah. Sesak lalu dah. Lepas tu hak siapa makam makrifah tu lenyap, tidak ada pilihan dan perbuatan, Allah yang fanakan, Allah yang lenyapkan di basirahnya selain daripada Allah. Aghyar tidak ada. Selain daripada Allah tidak ada. Aghyar selain daripada Allah tidak ada. Yang ada di basirah mereka hanya Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan mereka tu lenyap seumpama tu? Allah yang buat. Sampai makam makrifah khasah, makam awliya, makam wahdatul af'al. Ini makam awliya. Tuhan lenyapkan. Tapi kalau kita duduk makam i'tiqadi, kita buang di akidah kita pilihan dan usaha perbuatan, jabariyah lalu dah. Sebab tu dalam kitab Ad-Durrun Napih, di awalnya cerita bab ikhtiar didatangkan 4 mazhab. Satu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, satu mazhab Qadariyah, satu mazhab Jabariyah, satu mazhab Ahlul Kashfi. Ni hak
hak makam aulia. Mazhab Jabariyahnya dia tak berpegang di akidah ada pilihan dan perbuatan. Mazhab Al-Kashfi Tuhan lenyapkan di basirah dia. Tak ada di basirah dia, pilihan pun tak ada, usaha pun tak ada, diri dia pun tak ada. Nak Tuhan buat ke dia gini. Tapi kalau duduk makam ni, duduk makam i'tiqadi, makam syariat, dia berpegang tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Jabariyah dalam kitab Adun Nafis mengatakan ini puak zindik, puak yang tidak berpegang dengan syariat. Bubuh puak zindik Jabariyah dalam kitab Adun Nafis. Ni hak lakon-lakon ni. Tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Tuhan Jabariyah. Kita makam Al-Kashfi. Oh, makam wali awak. Tak, kita tak makan Al-Kashfi, kita tak makan wali, kita buat-buat Jabariyah. Ni kata kalau campur jadi sesat, jadi Jabariyah zindik. Dan kita Adurun Nabi. Ni kena faham molek, kena reti ahli sunnah wal jamaah macam mana, Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan Jabariyah. Dalam mazhab Al-Kashfi Tuhan buang di hati dia, tak ada. Diri dia pun tak ada. Memiliki apa pun tak ada. Di basirah, di zahir berjalan usaha macam biasa. Di zahir tangan dia memiliki macam-macam benda, tapi di basirah tidak ada, melainkan hanya ada Allah. Siapa ni? Makam aulia. Jangan bubuh ke kita ni. Kita ni makam i'tiqad ni, i'tiqad. Pegang di akidah ni. Dan juga i'tiqad di akidah ni, kita ada ikhtiar, kita ada kasbun, usaha. Ni wajib i'tiqad kita ada pilihan dan usaha. Tidak i'tiqad ada pilihan dan usaha, Jabariyah lalu dah. Faham tak? Saya dah sebut sama-sama ni ramai tua-tua kita hak berpegang dengan akidah Jabariyah. Dia mengaji salah guru, baca kitab hakikah yang mana bukan ahli. Dan kita hakikah cerita hak makam tu. Begian belum ma'rifatullah. Makna kita belum naik makam makrifah khasah dak wali lagi. Apa masalah? Begian belum mentauhidkan Allah, tauhid khasah, tauhid aulia, wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Maqam. Begian belum lagi beriman. Belum beriman mana? Beriman yang kamil. Siapa iman kamil? Aulia, iman yang sempurna. Bukan belum beriman hak iman, hak akidah, hak syariat ni. Tu kata. Maknanya orang yang baca kitab hakikah seumpama tu, yang pertama dia bukan ahli dalam ilmu hakikah. Hak berat, hak parahnya ilmu syariat permulaan agama pun tak luluh, fardu ain pun tak luluh. Ini fardu ain lah ni. Apa dia maksud mengenal makrifah dengan al-ilmu mengetahui? Apa maksud dia? Ini lah i'tiqad yang kukuh. I'tiqad yang kukuh. Lepas tu sebenar berdalil. Tiga. Tapi dia hura pula ni. Kalau i'tiqad yang kukuh akan menjiwai ni, akan merasai ni, akan mengecapi ni. Kalau i'tiqad yang kukuh, apa pula dia capu kok tu? Maknanya bawa orang tu pandai cakap punya pasal, orang pun akan turut gitu. Dia takat doa i'tiqadi ni pegangan je. Diingatan. Kita i'tiqad kukuh di hati kita ni. Ada roki atik diingatan. Kita i'tiqad kukuh di hati kita ni, ada barzah ingatan. Bukan kata hak duk ziarah kubur tu duk buah je, tak ada ingat pun ke barzah ni. Hak lalu biar pagar kubur pun tak ada ingatan barzah ni. Kebetulan rumah dia tepi pagar kubur. Rumah dia tepi pagar kubur. Tak takut? Kalau kena rumah tepi kubur, takut tak? Zaman budak-budak dulu, bukan kata nak lalu biar kubur. Kubur nak atas bukit.
Ni lalu kat bawah ni jauh, dia atas bukit ni jalan lain. Ni jalan bawah. Nak lalu pun tak paling dah atas bukit. Nak atas bukit kubur, tak paling dah. Gua ni kalau rumah biar kubur, rumah tepi kubur gua ni kau. Orang duk rumah tepi kubur tu ingat tak di hati dia akan barzah? Ingat? Ingat tak? Kita jauh dari rumah, jauh dari kubur tak ingat tak? Kalau rumah tepi kubur, dia ingat tak barzah? Ingat? Tak ada sini rumah orang tepi kubur? Ingat barzah? Kalau ingat barzah, tak datang tengok TV je. Kalau dia ingat barzah, tengok TV lagi. Ni barzah di hati ni. Lepas tu tengok drama. Mana? Agaknya dah nak tengok drama. Ingat tak? Tak ingat, tapi berpegang ke tak? Ada barzah. Akidah tetap dak kukuh. Ada barzah. Tu lah. Itu aktikah orang awam begitu nah. Ingatan tak daknya. Siapa tak ada timbul ingatan? Nak timbul ingatan apa? Hati zulmah. Hati kelam. Kelam apa? Dengan dosa. Dosa lama pun tak bertaubat lagi. Dosa baru pun tambah. Dosa pun nak kena molek lagi ni. Nak taubahnya macam mana? Itu orang awam dia panggil. Jadi aktik bab makrifah ni, aktikah yang kukuh. Yang jazam, yang putuh. Mana tak ada lolek dah. Mana pun ni 100%. Kalau 99% tak panggil aktikah yang kukuh gitu. Allah ada duduk tangga 99%. Ada kemungkinan kecil juga Allah tak ada ni 1% tu mungkinlah Allah tak ada. Bunga tak je tengok. Tapi lebih berat kepada ada lah. Tapi putus dah ada ni. Dah. Tak sah lagi iman tu, kafir lagi tu. Mana berat kepada cahaya Allah ada lah. Tapi putus ke dah? Dah. Tak ada marifat. Tak ada marifat sini ni kafir. Tak ada marifat dalam kitab hakikah tu, tak siapa maqam wali. Apa masalah? Apa masalah? Oh, dia nak hilang. Jangan rasa memiliki apa-apa. Jangan merasai memiliki apa-apa. Jangan ada aku jangan ada. Ada aku ni iblis jadi sesak ni. Iblis katakan ana khairum minhu. Iblis kata, Azazil kata, aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Ada aku ni lah. Bila dia sesak. Jadi kita jangan rasa ada aku ni. Tak ada aku. Tak ada aku tu makan fana. Dan selagi ada aku, tak ada apa-apanya. Memang aku belaka. Saya saja aku sembahyang. Saja aku sembahyang tu salah. Tak ada aku sembahyang. Allah buat sembahyang. Kau ni jenis jeng belaka ni. Jenis karut belaka mengaji ni. Tak ada aku mana. Wajah tu wajhiya lillazi. Aku hadap diri aku. Doa iftitah tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku. Doa iftitah ni Nabi baca ni, hak riwayat dari sanad Ali karramallahu wajhah ni. Di doa iftitah hak paling afdal kita baca. Doa iftitah ni banyak hak Nabi bacanya. Hak ni paling afdal. Tapi Nabi kata aku ke doa, aku apa salahnya? Dia kata iblis sesatkan aku. Ni pun orang dah ke ni. Ini nak suruh kita hilang aku tak ada. Tak ada aku, tak ada. Dah hilang nak orang tak hilang. Aku semacam aku memiliki. Tu duit aku tu. Nak hilang macam mana? Duit aku tu. Besok aku waktu baik belaka. Duit ada dalam bank tu, buat keluar belaka ikut orang. Biar tak ada. Ni, aku memiliki duit ni. Dia buat gitu jalan dia. Salah tu. Duit siapa? Duit aku. Mana ada aku? Semua Tuhan belaka. Salah. Waktu baik buat keluar habis duit, derma habis. Biar hilang aku memiliki. Ni semua rosak belaka ni. Ni rosak belaka ni. Tak ada salah-salah Memanglah kita memiliki tau. Tidak ada rasa memiliki. Ni apa ada di kita semua ni. Bukan kita memiliki. Baju milik kita, kain baju seluar milik kita. Ke tak milik kita? Tak ada. Dah baju
tubuh dah ada, bukan milik saya tu. Gitu. Memang kita rasa memiliki sebab kita bukan sampai makam fana. Tak ada salah. Kereta milik kita, rumah milik kita, tanah air milik kita. Salah ke? Tak salah tak boleh tu. Kena banyak memiliki yang. Jangan rasa memiliki. Hak ni semua ni, hak cuba baca kita hakikah yang tidak memahami apa makna ilmu hakikah tu sendiri. Hak ni ayat awal-awal. Dia mengajar kita hakikah. Berdosa, kita gitu pangaji pun berdosa. Dia tak nak bezakan makam syariat macam mana, makam hakikinya macam mana. Tak nak beza. Dia pun campur aduk. Campur aduk. Kalau orang biasa ngaji banyak tempat, dia boleh faham lah. Dia boleh faham perkara ni. Kita hanya cerita bab ni, kukuh di i'tikad kita. Segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang hakiki tidak ada apa-apa. Pilihan dan perbuatan kita pun qada dan qadar Allah. Pilihan dan perbuatan pun hakikinya Allah Ta'ala, bukan hak kita. Tapi kita wajib berpegang. Tapi sampai makam hakiki, hilang hak tu Tuhan buat. Bukan kita buat. Kita lakung buat peneranah Jabariyah lalu dah. Jadi makrifah kitanya, i'tikad yang kukuh, satu, mengenai yang sebenar, mana tepat, akidah yang betul. Yang ketiganya daripada dalil. Kita nak ada dalil. Kalau i'tikad tu tak kukuh, tak sah iman. Kukuh tapi tidak mengenai, tidak bertepatan. Dia pegang kukuh di akidah dia, Allah baharu contohnya. Kukuh dia pegang di akidah Allah baharu. Dah betul dah Allah baharu tu. Tak betul Allah qadim. Tak sah iman, kafir. Dia i'tikad di akidah dianya makhluk ibkah secara semula jadi. Dan zahirnya gitu kan. Zahir pisah memutuskan. Zahir api menghanguskan. Zahir nasi mengenyangkan. Zahir air yang menghilangkan dahaga. Zahir pakaian yang menutupi aurah kita. Ni kita ni tertutup aurah ni. Kenapa ni? Zahirnya kerana ada pakaian. Kalau tak ada pakaian, orang nampak aurah kita. Jadi kita terlindung aurah. Kita boleh mari ke orang mak kerana ada pakaian. Pakaian itulah yang menutupi aurah kita. Zahirnya gitu. Tetapi yang sebenar-benarnya, siapa yang memutuskan? Siapa yang menghanguskan? Siapa yang mengenyangkan kita? Siapa yang buat kita hilang dahaga? Siapa yang buat aurah kita tidak, orang tak nampak nak tengok? Semuanya perbuatan Allah. Hak tu hak mengenai yang sebenar. Kalau kita pegang gitu, makrifah. Tapi kalau kita berpegang, bisa memutuskan secara semula jadi. Api menghanguskan secara semula jadi. Nasi mengenyangkan secara semula jadi. Pegangan ni. Air menghilangkan dahaga secara semula jadi. Pakaian telah menutupi aurah secara semula jadi. Tepat dan sebenar? Tak tepat. Ini kafir. Ini bab tidak makrifah. Dia pertama kena putus, yang kedua kena sebenar. Hak berdalil ni pula. Pegang putus dah, sebenar dah, mana dalil? Ni cerita bab dalil pula. Jadi tiga kali. Jazam putus, mana bertepatan dengan yang sebenar. Yang tiga, mengetahui dalil. Ni tiga, panggil apa? Tiga, dalam kitab dia panggil tiga pengertian makrifah. Dia panggil tiga. Pengertian makrifah dalam tiga perkara. Tiga ni. Pegangan yang kukuh. Yang kedua, bertepatan dengan hak sebenar. Yang ketiga, berserta dengan dalil. Hak dalil ni apa hukum? Kalaulah hak yang pertama, pegangan tak kukuh, tak sah iman. Kalau tak sebenar, berpegang akidah yang kukuh, jatuh kukuh lah. Kalaulah dua ni ada, dalil ni, dalil ni tak ada, macam mana pula pandangan muktamad? Dalil tak ada, iman masih lagi sah. Ni. Jadi kalau nak supaya iman kita ni sepakat ulama kata sah, dia kena cukup dengan dalil. Tapi kalau tak putus, tu sepakat ulama kafir.
Kalau kata tak betul pegangan, hak kufur lah. Tersepakat ulama kata kufur. Tapi kalau tak ada dalil, khilaf ulama. Ada kata sah iman, ada kata tak sah iman. Jadi kita nak supaya iman kita sepakat ulama kata sah, kita kena lengkapkan dengan dalil bagi tiap-tiap pegangan kita. Ini cerita bab dalil. Nak cerita bab mengetahui dalil. Hak yang ketiga itulah yang ketiga daripada ta'rif makrifat. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas, macam cerita dah terdahulu, kalau wajib atas, wajib pada syarak. Kaedah dia. Kalau wajib pada, wajib bagi, bawah tu dalil wajib bagi. Wajib bagi, wajib akal. Kalau wajib atas, yajibu ala. Wajib atas, mana apa? Wajib syarak. Yajibu li maulana, wajib bagi Allah, itu wajib aklan. Yajibu fi haqqi maulana, wajib pada hak Tuhan, itu wajib pada akal. Kita dulu kan wajib syarak apa makna, wajib akal apa makna. Dia ada hukum syarak, dia ada hukum akal, satu lagi hukum adah. Jadi sekarang ni wajib atas, yani wajib pada syarak. Wajib ni atas tiap-tiap mukallaf. Sebut kata tiap-tiap, mana wajib aini, wajib fardu ain. Tiap-tiap ni, sorang-sorang. Mana apa tu? Wajib aini lah. Wajib mengetahui dalil. Wajib mengetahui dalil. Wajib mengetahui dalil. Dia sebut kata mengetahui ni, mana apa? Wajib belajar sehingga tahu dalil. Hak wajibnya belajar tu. Siapa kita tahu dalil? Tahu ni adalah qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata wajib tahu, yakni wajib belajar hingga tahu dalil. Sebab tu kalau orang tu tak cerdik, dia belajar, tapi dalil tu tak reti-reti semacam dia ni. Tak reti juga dia ni. Jenis apa panggil apa ni? Jenis IQ rendah. IQ rendah. Jenis apa panggil apa? Kurang cerdik lah. Bahasa hak sopan. Kalau kita kata kok, bodoh lah tau kita kata. Jenis apa panggil? Apa panggil apa? Dungu tau. Tambah nun jadi Melayu, tambah jadi Melayu pula. Dungu ataupun dipanggil benau. Tahu? Tahu tak benau? Orang tu marah makan pelikan tu lah, benau dia kata. Kau ada? Tak benau ni. Maknanya dah cerdik. Dia belajar, tak reti-reti dalil. Dosa gedak. Dak. Ini kata wajib mengetahui dalil, wajib belajar hingga tahu dalil. Tiba-tiba dia ni jenis tak terima pelajaran. Tak terima pelajaran mana apa? Royak ke dia, beritahu ke dia pun tak faham dia nya. Kita tak ada rasa apa-apa. Ini wajib mengetahui dalil, wajib belajar hingga tahu dalil. Dia belajar dah, tapi tak reti-reti dalil, tak dosa. Jadi wajib atas tiap mengetahui dalil. Dalil mana ni? Dalil tiap-tiap perkara yang akan datang. Apa dia? Iaitu yang pertama, dalil wajib bagi Allah dan Rasul-Rasul. Dalil bagi tiap-tiap sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul. Wajib bagi Allah tak ada, wajib pada akal. Kemudian hak Jawi itu dia je dengan ra, sin, lam. Macam sebut dah sebelum ni. Hak Rumi ditulis mana? Dalil wajib bagi Allah dan R-A-S-U-L. Dia jangan hak Umi aja mana? Hak Rumi tak ada orang. Rumi tak ada. Berarti pada dia tak ada Rumi. Mana tengok kan dia tulis? Ra, sin, waw, lam ke? Ra, sin, lam. Ra, sin, lam. Nak sebut mana tu? Sebut rusulun, ra bagi depan. Hak rasulun, ra bagi atas, lepas sin sebelum lam ada waw. Ra, sin, waw, lam. Rasulun. Tu ra bagi atas. Ra, sin, lam,
rusulun. Ini bahasa Arab. Macam ginilah. Kitabun. Kaf te alif be. Kalau kaf te be, kutubun. Kutub. Apa bezanya? Rasulun seorang, lapas mufrad. Rusulun jamak, 3 ke atas. Kitabun satu kitab. Kutubun jamak, kitab. Rasulun seorang, rasulani 2 orang, rusulun ramai. Kitabun satu kitab, kitabani 2 kitab, kutubun jamak, kitab. Di bahasa Arab ada 3 tu. Bahasa putih 2 dah. Singular apa? Plural. Dia ada 2. Dah. Bahasa Arab dah dia ada 3. Mufrad 1. Tasniyah 2. Jamak 3 ke atas. Orang putihnya start ada 2 tu, plural dah. Dah. Ada gitu dah. Bahasa Arab dah. Jadi rusul ni jamak. Jamak daripada kata rasul. Tapi dia buh nombor 2 tu, padahalnya cukup dah tu. Jadi rusul nak sebut apa dengar apa pelik. Apa dia ngajar rusul? Rasul lah. Apa rusul? Dah. Dia kena sebut gitulah. Tapi kalau sebut rasul pun orang tak perasan apa tu dah. Orang reti je. Tapi dia pun nombor 2 tu. Nombor 2 tu tandaannya banyak. Nah, dia lapah berganda ni, letak nombor 2 ni, kadang-kadang menunjukkan kata banyak, kadang-kadang menunjukkan bahawa takkid kuat. Dok. Berapa kali dok? Dok. Kenapa acak kali nak kuat? Dok. Apa kali dok? 2, 3 tulis nombor situ. Berapa tu acak kali nak kuat. Kadang-kadang letak nombor 2 tu maknanya banyak. Ni banyak ni. Rusul jadi. Pandai nak sebut kadang-kadang. Dia kalau dah bubuh nombor 2 tu jadi rasul lah. Kalau bubuh rasul lah tak payah bubuh nombor 2 tu. Bagi Allah dan rusul. Mana pun rusul? Rasul. Rasul ramai kan? 313 orang, kata setengah 314 orang. Tu jamak tu ramai. Jadi dalil tiap-tiap perkara yang akan datang mana? Iaitu yang pertama, dalil wajib bagi Allah dan Rasul-Rasul. Dalil bagi tiap-tiap sifat yang wajib bagi Allah. Mana? Sifat wujud, sifat kidam, sifat baka. Apa dalil dia? Dan sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apa dalil dia? Ni. Kena ada dalil sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, dalil mustahil atas keduanya. Sifat mustahil pun kena ada dalil juga. Mana sifat mustahil? Tak ada Tuhan. Kita pegang tak ada Tuhan ni dak sama sekali. Mana dalil? Kita pegang Tuhan ni tidak baru. Sebab baru tu mustahil. Yang kita pegang hukum dia, istihalah dia. Tuhan tidak baru. Tuhan tidak binasa. Kita berpegang Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianat. Apa dalil dia? Hak mustahil kena ada dalil juga. Cuma dalil hak wajib dengan dalil hak mustahil dalil yang sama. Apakah dalil Allah ada? Ada langit, ada bumi. Apakah dalil tak ada Tuhan ni dak sama sekali? Tak ada Tuhan ni tak mungkin sama sekali. Baharu Tuhan dak sama sekali. Binasa Tuhan dak sama sekali. Dalil yang sama dengan dalil sifat wajib. Sebab itulah dia tiap-tiap satu sifat yang wajib pada akal, dia akan keluar 4 wajib syarak. Setengah ulama kata 3 wajib syarak. Mana 4 wajib syarak? Mana 4 wajib syarak? Ni hukum akal ni. Wajib pada akal Tuhan ada. Mustahil pada akal Tuhan tak ada. Hak wajib syaraknya kita berpegang kejak di akidah Allah ada. Itu satu wajib syarak. Yang kedua, mana dalil Allah ada? Ada langit, ada bumi.
Yang 3 wajib syaratnya, kita berpegang kejak di akidah kita, dok tak ada Tuhan dia. Kemudian apakah dalil kata dok tak ada Tuhan dia? Dia ada 4. Contohnya, kita berpegang kejak di akidah Tuhan kuasa. Apakah dalil Tuhan kuasa? Dalil ada langit ada bumi. Itu 2 wajib syarat. Kita berpegang kejak di akidah kitanya, dok lemah Tuhan ni. Mana mungkin Tuhan lemah? Mana dalil dia? Dalil dia ada langit ada bumi. Jadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah, dalil Allah tidak lemah, dalil langit bumi juga. Tapi dalil lain, bab lain-lain. Yang pertama dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Yang kedua walaupun dalil yang sama, dalil Allah tidak lemah. Jadi ada 4 wajib syarat. Kata setengah pandangan 3 je wajib syarat. Mana? Kita pegang kejak di akidah Allah kuasa. Kita pegang kejak di akidah Allah tidak lemah. Apa dalil Allah kuasa? Apa dalil Allah tidak lemah? Dalil ada langit bumi. Dia keluar 3 je wajib syarat. Atau khilaf ulama. Tapi kita nak 4 wajib syarat lah. Sebab pahala lain-lain. Pegang kejak Allah kuasa 1 pahala. Ni pahala akidah ni. Kita pegang kejak Allah tidak lemah 1 pahala. Dalil Allah kuasa langit bumi. Dalil Allah tidak lemah langit bumi. 4 pahala wajib syarat. Kita tu dak bilang dak. Ada dak cerita fadilah ilmu ni, fadilah pegangan. Ada dak cerita? Fadilah pegangan serta dalil. Ada dak cerita? Dia cerita fadilah semayang je dak. Fadilah puasa, fadilah ngaji Quran. Apa dak cerita kata fadilah akidah. Fadilah akidah serta berdalil. Ni yang paling besar sekali ni. Jadi tiap-tiap satu wajib akal, wajib pada akal Tuhan kuasa. Di akidah kita keluar 4 wajib syarat. Ni 4 pahala ni. Cuma dalil sifat wajib kudrah, dalil sifat lemah hak mustahil yang kita pegang Tuhan tidak lemah tu, betul hukum sifat mustahil memang dalil yang sama. Tapi setengah pandangan dalil yang sama, tapi bagi sifat lain-lain. Mana dalil bagi Allah bersifat kudrah, ada langit ada bumi. Dalil bagi Allah tidak lemah, ada langit ada bumi. Tapi jadi lain-lain lah. Jadi 4 wajib syarat. Jadi sifat mustahil pun kena ada dalil. Apakah dalil Allah Rasul bersifat dengan benar? Apakah dalil Rasul tidak dusta? Dia kena dalil lah. Apakah dalil Rasul amanah? Apakah dalil Rasul tidak khianat? Jadi dusta dengan khianat sifat mustahil bagi Rasul. Yang kita nak hukum dia, mana hukum dia? Oleh kerana dusta dan khianat itu akal tak terima nak kata di Rasul, kita berpegang kejak di akidah kita akan hukum sifat mustahil. Istihalah. Mana istihalah dia? Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianat, Rasul tidak sembunyi, Rasul tidak bodoh. Itu yang kita nak pegang. Bukan pegang butir sifat mustahil, pegang hukum dia. Dan mustahil nak akal tak terima ada di Rasul, kita pegang tak ada lah di Rasul. Apa dalil dia? Kena ada dalil. Hak mustahil pun kena ada dalil. Yang ketiga, dalil harus bagi keduanya. Harus Allah mengada, harus Allah meniada, harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia. Apakah dalil dia? Dalil Rasul bersifat dengan sifat manusia, hak khabar-khabar mutawatir yang sapa di kita. Hak sapa di kita semua orang cerita sama je. Cerita sama mana? Nabi Muhammad ni manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan Tuhan. Ada manusia, manusia. Ada ketika makan, ada ketika lapar, ada ketika jaga, ada ketika tidur, ada ketika sihat, ada ketika tak sihat, ada ketika kuat, ada ketika lemah tak gerak. Itu manusia. Mana dalil dia? Dalilnya hak khabar-khabar mutawatir, hak cerita bertalu-talu sampai kita tak pernah dengar pun orang cerita Nabi Muhammad adalah malaikah, tak makan, tak minum, tak tidur, tak berkahwin. Tak ada pernah dengar cerita. Semua orang cerita Nabi Muhammad adalah manusia. Bila manusia haruslah bersifat dengan sifat manusia.
Manusia kan? Makan, lapar gitu lah. Jaga, tidur, itu manusia. Harus bagi Rasul boleh cerita kata Rasul tidur juga. Apa? Pelik Rasul tidur. Manusia kan? Kalau cerita malaikat tidur, malaikat tidur? Malaikat mana tidur? Kalau malaikat tidur sebelah malam sedap. Pertama kali kalau roket atik buat tidur, sedap kita. Malaikat tidur. Roket atik pula siang je dia sedar. Belah malam dia tidur. Ada benda lah. Tapi kalau sebut kata manusia, Nabi tidur. Harus pada akal. Boleh terima lah. Sebab apa? Manusia. Nabi lapor siapa kat batu perut. Manusia. Nabi patuh gigi berdarah no Nabi dalam peperangan Uhud. Manusia. Berdarah lah. Mana? Mana kita boleh terima alih cerita hak sifat harus bagi Rasul. Dalilnya hak khabar mutawat siapa kita. Kenapa kau wajib atas tiap-tiap mukallaf berdalil ni? Jangan duk pegang saja Tuhan ada, Tuhan kuasa, Rasul benar, Rasul amanah. Dalil tak ada, jangan kena ada dalil. Apa tujuan kena ada dalil? Sebab apa wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dalil? Ialah dia kerana dia supaya tidak jadi orang muqallid. Dia kalau sebut orang tak payah dah muqallid itu. Orang yang taklid. Dia taklid ni masdar tu. Muqallid ni isim fa'il. Apa dia muqallid? Orang yang taklid orang. Gitu. Dia sebut orang dah kan ni. Tak payah muqallid lah kalau orang. Orang yang taklid. Dia gini. Mukmin. Kita kadang-kadang sebutkan orang mukmin. Orang mukmin tak betul. Orang yang beriman baru betul. Kalau kata mukmin tak disebut dah orang tu. Sebab isim fa'il. Mukmin yakni orang yang beriman. Muslim yakni orang Islam. Tapi kalau letak orang, tak boleh kata orang mukmin. Kena kata orang yang beriman. Orang beriman ni bahasa Arab sebut apa? Mukminun. Apa makna mukmin? Orang yang beriman. Dia gitu. Muslimun yakni orang yang Islam. Tapi kalau letak orang yang Muslim, ada apa kena tu. Tapi tak apa. Ni logat cakapan je. Ni macam kata orang muqallid. Muqallid ni maknanya orang yang taklid orang. Taklid ni turut orang tanpa dalil. Taklid. Jadi kalau kata muqallid, orang yang taklid orang. Sini dia kata orang muqallid. Tak apalah. Muqallid tu orang tau. Lepas tu orang pula. Orang yang orang gitu. Macam kata orang mukmin tu lah tak apa-apa. Sebenarnya bukan orang mukmin, orang yang beriman. Sebab mukmin tu isim fa'il. Mukmin yakni orang yang beriman. Muqallid yakni orang yang taklid. Itu kalau ikut sepatutnya lah. Supaya tidak jadi orang muqallid. Siapa muqallid ni? Iaitu orang yang kukuh iktikadnya. Hak makrifah 3 tu. Kukuh iktikad dia. Yang kedua, iktikad dia betul. Dia pegang kukuh Tuhan ada. Betul tak Tuhan ada? Betul. Dia pegang kukuh Tuhan kuasa. Betul tak Tuhan kuasa? Betul. Ni. Iktikad yang kukuh sebenar pula dengan mengikut perkataan orang lain. Yang duk pegang kejap Tuhan ada, Tuhan kuasa tu, mana dalil? Orang ngajar kata gitu belaka turut orang sudahlah. Tidak panggil muqallid. Padahal ia sendiri tidak mengetahui akan dalil iktikad itu. Itu dia panggil muqallid. Jadi wajib kena ada dalil supaya tak jadi orang ni. Jadi orang muqallid ni khilaf ulama. Iman disah ataupun masih lagi dihukumkan kafir. Jadi makna 3 bahagian bagi makrifah tu, pegangan yang putus atau tak ada. Kalau pegangan tak putus kafir. Sebenar atau tak ada. Hak berdalil ni khilaf ulama. Jadi nak supaya tak ada khilaf mesti kena ada dalil.
Depan diceritalah dalil ijmali jua, dalil hok pendek-pendek je. Apa dalil Tuhan ada? Ada kita. Apa dalil Tuhan kuasa? Ada kita. Apa dalil Tuhan mengetahui? Ada kita. Apa bayarnya? Apa dalil Tuhan ada? Orang royak belaka gitu. Apa dalil Tuhan kuasa? Orang royak gitu belaka. Tu panggil tak ada dalil, tu orang semata-mata. Anak biar ada dalil. Tapi dalil ni pun ambil buah orang cerita juga, tak apalah. Dia ajar-ajar, pegang Allah ada. Dalilnya ada langit, ada bumi, ada kita. Dia pun pegang kejap Allah ada, dalilnya ada langit, ada bumi, ada kita. Mana tak nupang tahu orang dah tu. Tak nupang tahu orang dah. Asalnya kita ambil ilmu daripada orang lah juga. Bila dia cerita dalil Allah ada, kerana ada langit, ada bumi, ada kita. Jadi maknanya kita ada dalil sendiri. Kalau orang yang mengajar kata Tuhan ada, kemudian dia balik kata Tuhan tak ada, kita tak turut dah. Sebab apa? Kita tak pakai dia semata-mata. Kita duduk gantung atas dalil kita sendiri. Mana? Ada langit, ada bumi, ada kita. Itu dalil Tuhan ada. Ibu kata tak ada, kita tak turut dah dia. Sebab kita ada dalil sendiri. Dalil rekah dia tu. Ada langit, ada bumi, ada kita. Ada. Jangan duk tanya pula. Itu ada langit, ada bumi, ada kita. Kalau langit bumi tak ada, kalau kita tak ada, nak dalil apa pula? Ditanya dalam kelas. Orang kata cerdik dia ni. Sekarang ni dalil Allah ada langit, ada bumi, ada kita. Lah, kalau langit bumi ada, kita ada. Fardu takdir kalau langit bumi tak ada, kita tak ada. Nak pakai dalil apa? Dia tanya. Dah kalau kita tak ada, nak dalil buat apa lagi? Kita dah hidup. Dia ingat ke dia cerdik dah. Dia tanya gitu. Langit bumi tak ada, kita tak ada, nak pakai dalil apa? Nak pakai dalil apa? Kerana kita tak ada. Tak ada dalil-dalil pun kita tak ada. Kan? Jadi makna dalil ni memang tak lari dah. Selagi langit bumi ada, selagi kita ada, selagi tu kita pegang Allah ada. Selagi tu kita pegang Allah kuasa. Ni. Yang ada. Dan selagi langit ada, bumi ada, kita ada, selagi tu kita pegang Allah kuat, Allah ada, Allah kuasa. Kalau kita pegang dalil apa-apa, benda tu tak ada, Allah jadi tak ada, retek je. Dah. Selagi langit ada, selagi bumi ada, selagi kita ada, selagi itulah kita berpegang Allah ada, Allah kuasa. Sebab tu dalil pada kita. Barulah tak jadi orang muqallid. Yang muqallid ni khilaf ulama pula. Khilaf ulama pada muqallid. Sama ada imam dia sah ataupun imam dia tidak sah. Depan cerita pula dalil hak mana fardu ain, dalil ijmali juga, dalil rekah-rekah je, bukan dalil tafsili, dalil panjang lebar kena surah panjang-panjang itu fardu kifayah. Mana kalau kata tak ada dalil tu akidah dia tidak sah, rasa tak pelik, sikit je nak tambahnya. Tambah semata-mata kenapa kamu pegang kejap Tuhan ada, orang pakak kata ada belaka. Kalau orang kata tak ada retek, tak jadi lah gitu. Mana apa kamu pegang Tuhan ada? Ni ada langit, ada bumi, ada kita ni, dalil Tuhan ada. Dah, dalil tak lagi dah kita ni, sebab kita ada dalil sendiri dah. Kalau turut orang, kalau orang tu balik pula, nak kata mana kita ni? Kalau turut orang. Mana kalau kata tak ada dalil ni khilaf ulama pada sah atau tak sah, mana pada sedang molek. Sebab apa? Sikit sangat je. Hak dalil hak comel, dalil naqli, dalil ayat Quran. Dalil ayat Quran mudah je. Apakah dalil Allah ada? Qul huwallahu ahad. Itu dalil Allah Esa. Dah Esa ada ke tak? Oh, kalau dalil ada, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalil Allah ada. Itu dalil Allah Rabb. Dan Allah Rabb ada ke tak? Ar-Rahmanir Rahim. Itu dalil Allah ada. Itu dalil Tuhan pemurah penyayang. Dah Tuhan pemurah penyayang, Tuhan ada ke tak? Pemurah penyayang, Tuhan tak ada. Dah pemurah penyayang kat mana Tuhan tak ada? Mana dalil Tuhan ada? Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Tu cerita Tuhan memiliki hari pembalasan, bukan cerita Tuhan ada. Dah kalau Tuhan memiliki hari pembalasan, takkan Tuhan yang memiliki itu tak ada pula. Nak dalil ke apa lagi? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala kuasa atas tiap sesuatu. Itu dalil qudrah. Dah Allah kuasa, Allah ada ke tak?
Mana kalau pakai dalil Quran lah comelnya. Sebab apa? Semua ayat tu menjadi dalil kepada Allah ada. Dalil Allah ada. Tak pandai sangat. Bagi dalil, ada langit, ada berdalil akal cukup dah. Jadi kalau waktu pun tak ada juga, ini bagi orang yang cerdik lah, yang menerima pelajaran. Bagi orang yang lalu benda tu, tu tak ada salah lah dianya. Sebab dia tak boleh nak pergi juga. Dia hanya boleh faham setakat Allah ada, Allah kuasa. Dalil pakai dak erti dalil, saya pakai buah awak sudahlah. Maksud dah dia gitu. Wayak pun tak makan, tak masuk, tak erti dia. Tu terkecualilah, tak bersalah lah dia ni. Sebab dia tak ada upaya, dia tak cerdik. Tapi kalau orang biasa-biasa kita ni, kalau tak ada dalil juga, tu beratlah, sebab sikit sangat je. Nak berpegang mesti kena ada dalil, bukan hanya semata-mata tu orang. Hak muqallid ni khilaf ulama. Wallahu a'lam.